Saudara, hampir 2 bulan bah kuning membadai pantai timur meninggalkan kesan mendalam kepada penduduk yang terjejas. Derita pasca banjir juga sangat mencabar, namun mereka bertuah kerana ramai anak Malaysia yang prihatin terhadap penderitaan yang dihadapi. Dan di studio bersama saya ketika ini juga adalah antara sebahagian sukarelawan yang tidak mengenal erti penat dan jemu membantu penduduk terjejas banjir daripada mula sehingga kini, dan difahamkan baru pulang daripada misi ke-29 pasca banjir di Kelantan. Baiklah, saya perkenalkan seorang sukarelawan yang juga seorang eksekutif di Yayasan Salam Malaysia, Nur Syuhada Karin, dan juga pengerusi sukarelawan Yayasan Salam Malaysia, J. Syam Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama Nasional 1 hari ini. Jadi saya mulakan dengan Puan Syuhada dulu. Difahamkan yang Puan baru saja pulang daripada pasca banjir di Kelantan. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan sedikit keadaan semasa ataupun perkembangan terbaru di sana. Okey. Tim sukarelawan kita baru pulang minggu lepas daripada Gua Musang dan juga Kuala Krai. Keadaan bertambah baik di mana penduduk di sana dalam proses pemulihan lah. Dari segi dia punya penginapan dan juga dari segi nak susun atur baliklah keadaan rumah di sana. Jadi adakah mereka mendapat sebarang bantuan dari pihak korporat ataupun pihak kerajaan itu sendiri? Ya. Memang dekat sana ada dapat daripada sumbangan daripada kerajaan dan juga korporat, tapi daripada Yayasan Salam sendiri kita pun bawa juga barang, mana antaranya adalah barangan daripada sumbangan orang ramai lah yang hantar kepada kita, antaranya macam pampers, barang keperluan, makanan, beras dan sebagainya. Okay, jadi mungkin sedikit pada Encik J. Syam sendiri. Difahamkan juga baru pulang, jadi bagaimana keadaan di sana? Kalau kita tengok keadaan di sana, macam saya terlibat secara langsung, memang kita tengok keadaan di sana memang sangat-sangat memerlukan bantuan, dan memang alhamdulillah atas hasil sumbangan masyarakat kita berjaya mengumpulkan barang sumbangan yang alhamdulillah boleh tahan banyak, dan kita memang akan pergi dan agihkan barangan tu. Jadi kalau kita tengok keadaan tu, memang saya rasa sangat menyedihkan. Dan adakah waktu yang sangat menjadikan Cik Syam cakap itu, adakah waktu sekarang ataupun dari hari pertama kejadian banjir itu? Sebenarnya dia macam ni, kalau kita tengok bila kita sebut pasca banjir, memang kita pergi selepas kejadian. Sehingga kepada misi yang ke-29 kita pergi, memang kita tahu kemusnahan itu sangat teruk. Jadi untuk kita melihat perubahan yang ketara untuk melihat pembangunan semula tu, memang sampai hari ini kalau kita pergi, kita masih lagi nampak kesan kemusnahan tu. Dan dengan itu yang apabila ada sumbangan serba sedikit mampu mengurangkan sikit bebanan mereka-mereka yang terlibat. Jadi dari hari adakah Encik J. Syam ke sana daripada hari pertama ataupun selepas waktu pasca banjir? Misi pertama saya adalah di Gua Musang. Dan ketika itu memang kita dah pergi pun air dah surut. Dan tapi masa itu memang belum banyak lagi bantuan yang diterima. Jadi sampailah ke misi yang ke-29. Kalau kita tengok misi yang pertama, Yayasan Salam hantar satu pasukan yang agak ramai. Satu pasukan yang agak ramai yang mana di situ kita fokuskan kepada pembersihan. Selain daripada ada satu pasukan lagi yang mengagihkan barang sumbangan. Dan memang kita akan pergi, kalau kita pergi misi pertama tu kekuatan kita lebih kurang ada 60 orang. 60 orang peserta yang pergi. Dan kita berjaya membersihkan macam kemudahan awam seperti sekolah, tadika, Dewan Orang Ramai, surau, dan kita juga membawa kelengkapan seperti pam air, kelengkapan untuk mencuci. Jadi daripada kalau yang tim yang menghantar bantuan, kita juga ada kelengkapan bantuan daripada tim-tim 4x4, dan kita akan pecahkan yang mencuci dan yang mengagih. Jadi saya kebetulan masa itu saya sendiri ikut tim yang membuat agihan. Jadi di situ yang saya dapat lihat
suasana kehancuran dia macam mana. Boleh dikatakan keseluruhan rumah-rumah yang berada di pinggir sungai memang pemandangan itu sangat menyedihkan. Okey. Baik, dengan Puan Syuhada sendiri, Syuhada ke negeri-negeri yang terjejas banjir pada waktu bila? Selepas banjir surut ataupun pada hari pertama? Saya juga ke Kelantan, kebanyakan di Kelantan lah. Kita fokus ke Kelantan untuk pembersihan dan pengagihan barang, tetapi kita juga ada tim di negeri-negeri lain seperti Perak, ada juga di Pahang dan juga di Sarawak. Macam di Kelantan ni saya pergi ke sana selepas banjir surut. Selepas banjir surut. Maksudnya sama seperti Jesham tadi lah, saya terlibat dengan pasca banjir lah. Jadi kalau dilihat sekarang ni, selepas misi ke-29, apakah yang perlu dilakukan lagi? Adakah selepas ni mungkin ada misi seterusnya, misi ke-30 ataupun bagaimana? InsyaAllah kita dalam planning selepas saya Cina ni, mungkin minggu depan ataupun 2 minggu dari sekarang, kita akan ke Kelantan lagi untuk pengagihan barang-barang di kampung-kampung yang masih belum dapat bantuan. Sebab macam misi ke-29 kita baru ni, kita ke kampung yang kena masuk ke dalam 20 km. Sukarelawan kita kena naik bot. Dan Maksudnya ada lagi kawasan yang belum menerima bantuan yang secukup. Jadi mungkin boleh sebutkan sedikit kawasan mana yang belum menerima bantuan? Di Kuala Krai, kita macam minggu lepas kita ke Kuala Krai di Kampung Bahagia. Sukarelawan kita melalui perjalanan yang agak jauh, 4 jam perjalanan, kena naik bot dan juga melalui ladang getah sejauh 20 km. Tapi 20 km tu jalan yang Agak tidak elok. agak adventure lah untuk sukarelawan kita, agak tak elok, dan 4 jam perjalanan pergi dan balik lah. Jadi ada kawasan-kawasan tumpuan yang perlu diberi perhatian kerana tidak menerima bantuan yang sepatutnya mereka terima. Okay. Dari segi bantuan tu mungkin dah ada masuk tapi masih belum cukup. Jadi kita perlu bantu lagi. Okey. Jadi seperti yang saya kata di awal tadi, selepas 2 bulan terjadinya bah kuning melanda di kawasan pantai timur. Jadi kini pasca banjir, di manakah arah ataupun tumpuan selepas ini? Selepas 2 bulan. Tadi masa sebelum ini dikatakan bahawa banyak kerja-kerja pembersihan dan pastinya sekarang ini banyak perubahan ke arah positif telah berlaku. Jadi perancangan selepas ini, apa yang perlu diberi perhatian kepada penduduk terjejas banjir? Perancangan Yayasan Salam Malaysia selepas ini, kita akan bantu pelajar-pelajar sekolah dari segi kelengkapan barang-barang sekolah. Walaupun dah ada sumbangan, tapi kita akan teruskan lagi dengan beberapa lagi korporat yang akan terlibat bersama kita. Dan juga selepas ini kita juga dalam perancangan untuk membantu mangsa-mangsa banjir untuk membaiki rumah. Okey. Jadi selain Encik Jesham dan juga Puan Syuhada, selain anda berdua membantu dari segi pembersihan dan sebagainya, adakah anda sendiri terlibat dalam memulihkan trauma penduduk itu sendiri? Sebab kalau kita lihat, memang tidak nafikan kejadiannya amat teruk dan memerlukan seseorang mental dan juga fizikal yang agak kuat menempuh segala cabaran. Jadi adakah anda berdua membantu mereka dari segi memulihkan dari segi trauma ataupun perasaan mereka itu sendiri? Sebenarnya sukarelawan Yayasan Salam ini memang kita adakan satu latihan untuk menghadapi semua keadaan ini. Sebab bila kita sebut pasal misi, suatu benda yang memang kita tidak pernah berjangkakan keadaan di sana. Dan memang kebanyakan sukarelawan memang telah dilatih oleh Yayasan Salam sendiri bagaimana menghadapi keadaan seperti ini. Jadi dengan berbekalkan sedikit latihan, alhamdulillah, selain daripada kita dapat membantu mereka yang di sana daripada segi trauma, tetapi dalam masa yang sama dapat juga membantu sukarelawan itu sendiri. Sebab bukan semua orang boleh melihat keadaan yang sebegitu. Kadang-kadang seolah berlaku kejutan. Biasa kalau kita tengok, bila dia pergi, bila dia menyaksikan keadaan macam tu, ada yang saya tengok sampai tak boleh nak buat apa. Sampai dia macam terpaku melihat. Jadi di situ yang saya kata perlunya dia orang ada latihan.
Dan daripada segi trauma penduduk, ya kita memang biasa dengar, kita akan dengar daripada kita tengok rungutan atas apa yang berlaku. Tapi kita juga tidak ada kepakaran secara langsung. Tapi serba sedikit kita memang dah diajar dan alhamdulillah kita dapat mengatasi dan kita juga dapat membantu meredakan sedikitlah trauma mereka itu. Okay. Jadi nampaknya kita lihat memang ada hubungan komunikasi daripada pihak Yayasan Salaman juga penduduk yang terjejas banjir. Jadi apakah perkara ataupun perkataan ataupun ayat yang utama yang mereka luahkan kepada sukarelawan di sana sewaktu mereka membantu misi pasca banjir? Kebanyakan penduduk yang saya secara direct berjumpa dengan mereka, kebanyakannya melahirkan rasa sedih lah atas kejadian banjir yang berlaku, di mana banjir kali ini adalah yang paling teruk. Dikatakan sebagai contoh, saya ke Kampung Karangan di Kuala Krai, yang mana sukarelawan sendiri terpaksa berjalan kaki sejauh 3 km daripada jalan utama sebab kita tak boleh nak bawa masuk kita punya bas. Jadi sukarelawan sendiri sepanjang perjalanan tu kita dah nampak dah di mana orang-orang kampung dia akan tanya kita, dan kita sempatlah bertanya, bercerita sedikit. Semuanya akan bercerita situasi semasa berlaku banjir, di mana air cepatnya naik, dan mereka memang tak sempat nak selamatkan apa-apa barang lah. Jadi Cik Syam ada jumpa dengan penduduk terjejas banjir? Kalau kita dengar daripada luahan penduduk, ya memang kalau contoh di Gua Musang, kalau di Gua Musang itu dikabarkan kepada saya banjir terbesar yang pernah berlaku di sana pada tahun 1967. Dan daripada cerita orang-orang sana, banjir kali ini adalah 3 kali ganda lebih besar daripada banjir tahun 1967. Jadi kalau kita tengok daripada apa yang diorang ceritakan, bagaimana kesusahan diorang ketika menghadapi banjir, bagaimana mereka cuba menyelamatkan diri. Tapi satu benda yang agak bila saya tengok balik, bila keadaan itu, banjir itu dikategorikan sebagai menyeluruh. Jadi kalau kita tengok penduduk di sana reda dengan apa yang berlaku. Sebab bila dia nak menyunguk dia susah, jiran sebelah juga susah. Jadi bila semua berlaku, mereka saling bantu-membantu. Saling bantu-membantu, dan mungkin itu yang saya tengok, itu adalah semangat yang mereka ada. Saya sendiri saya banyak juga terbabit dengan misi banjir. Tapi kalau dalam banjir yang satu kawasan yang kecil, ya kita akan dengar sebab dia menyaksikan tempat lain tak kena. Jadi dia rasa dia ditimpa musibah. Tetapi apabila kawasan itu menyeluruh, jadi dia merasakan semua sama. Okey. Baiklah, saya ingin kongsikan sedikit bahan berita ini sebelum kita bersambung dengan perbincangan, di mana berita yang dilaporkan baru-baru ini di mana Majlis Keselamatan Negara MKN diminta menyiasat dakwaan yang mengatakan masih ada nama ketua keluarga mangsa banjir baru-baru ini tercicir daripada menerima bantuan wang ihsan kerajaan, dan kejadian ini berlaku di Pahang. Aduan yang diterima masih lagi ramai ketua keluarga terutamanya di daerah Termeloh yang layak menerima bantuan tetapi tidak memperolehinya. Laporan awal, penduduk terjejas cuma 3,000 orang yang layak, namun jumlah bertambah lebih 4,000 orang. Jadi apa komen anda secara asas kalau kita lihat ramai yang ketua keluarga yang tidak mendapat lagi bantuan? Adakah Dia pada saya banjir ni melibatkan seluruh agensi yang perlu terlibat. Jadinya mungkin ada yang terlepas pandang. Cumanya kalau kita melihat dari segi bantuan daripada NGO seperti kami Yayasan Salaman Malaysia, kita kalau boleh kita nak semua orang dapat. Kita tak ada nak pilih kasih ke apa kan. Jadi mungkin dari segi macam bantuan daripada pihak agensi kerajaan dan juga swasta yang akan membantu ini, supaya saya mengharapkan secara peribadi, saya mengharapkan bantuan-bantuan tersebut sampai kepada mangsa-mangsa yang sepatutnya. Tak kira lah di Kelantan ke, daripada negeri Perak, Pahang dan juga Sarawak, yang mana negeri-negeri ini adalah terjejas banjir. Okey. Sedikit saya ingin tanya, bagaimana keadaan kesihatan penduduk di sana memandangkan anda berdua baru pulang daripada Kelantan?
Kalau penduduk macam yang saya tengok 2-3 kali dah kita ke sana, dari segi kesihatan tu mungkin kepada orang tua dan juga kanak-kanak. Sebab pasca banjir ni bila dah 2-3 bulan ni di negeri-negeri tersebut dia akan melalui musim panas dan juga berdebu. Jadinya dari segi kesihatan penduduk akan menghadapi demam dan juga batuk. Okey, mungkin secara ringkas misi seterusnya selepas ini dan mungkin ada perancangan dan mungkin sedikit kepada anak-anak muda di luar sana yang ingin turut bersama dengan Yayasan Salam untuk bersama-sama membantu penduduk sewaktu pasca banjir. Okey. Yayasan Salam Malaysia mengalu-alukan sesiapa sahaja yang ingin menjadi sukarelawan kita untuk pasca banjir ini, di mana kita insya-Allah akan ada lagi misi yang seterusnya. Akan kita war-warkan di website kita Yayasan Salam dan juga Facebook. Seperti sebelum inilah, yang mana itu adalah cara yang paling cepat untuk kita dapatkan sukarelawan. Dan juga kita mengharapkan anak-anak muda di luar sana untuk sama-sama membantu mangsa banjir ini. Di mana jika kita rasakan diri kita ni dah berasa susah dengan apa yang kita dah ada sekarang, situasi sekarang, kita kena ingat masa-masa banjir di sana, terutamanya di negeri Kelantan. Kenapa saya fokus Kelantan? Kerana memang kita banyak berada di negeri Kelantan. Memang di sana perlukan bantuan dan saya mengharapkan anak-anak muda ni berganding bahulah tolong di sana. Okey, sedikit daripada Encik Syam. Seperti juga yang macam Puan Syuhada bagi tahu. Ya, saya tahu sebenarnya bila kita sebut misi banjir, ramai di luar sana yang ingin membantu. Tetapi kadang-kadang dia tak tahu ke mana dia nak pergi. Sebab kalau kita tengok ramai yang ingin membantu tetapi hala tuju tidak ada. Jadi pada mereka-mereka yang itu, carilah di mana-mana ada NGO yang bergerak supaya kita lebih mudah bergerak bersama. Sebab kalau kita tengok misi banjir, kalau macam saya sendiri, kadang-kadang orang bertanya dengan saya, kenapa tidak pergi ketika berlakunya banjir? Ramai yang akan hubungi saya, kenapa kita tak bergerak sekarang? Tetapi saya juga memikirkan daripada segi aspek keselamatan. Bila kita sebut sukarelawan, mereka ini datang daripada berbagai kelompok. Jadi mungkin kekurangan latihan yang boleh menyebabkan benda tu kita akan mengambil risiko yang besar. Sebab itu saya selalu pesan kepada kawan-kawan yang di luar sana, bergeraklah ikut saluran yang betul. Jangan kita pergi main redah. Kita tak nak jadi selain daripada kita ingin membantu, akhirnya kita tak nak jadi mangsa yang perlu dibantu. Itu saya galakkan kepada tenaga-tenaga muda yang di luar sana, bergeraklah ikut saluran yang betul, sama ada Yayasan Salam ataupun mana-mana NGO yang boleh kita jadikan platform untuk kita bergerak. Okey, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Nur Syuhada, Eksekutif Yayasan Salam Malaysia, dan juga Encik J. Syam Rahman, Pengurusi Sukarelawan Yayasan Salam Malaysia, kerana berkongsi pengalaman anda berdua yang baru pulang dari Kuala Kerai dan Gua Musang. Terima kasih kerana bersama di Channel 1.